Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk pembentangan kertas konsep pada hari ini bertajuk Accountability dan Transparency dalam Pengurusan Kewangan dalam kalangan pengetua sekolah. Nama saya Heliana, pelajar daripada Universiti Teknologi Malaysia, UTM, Skudai. Untuk kandungan keseluruhan, pengurusan kewangan merupakan satu aspek penting yang menjadi nadi penggerak kepada setiap perancangan dan program yang dijalankan setiap tahun. Amalan pengurusan kewangan secara telus merupakan impian sistem pendidikan di negara ini sejak dahulu lagi. Konsep accountability dan transparency menjadi asas kepada kajian ini. Artikel ini bertujuan untuk mengenal pasti accountability dan transparency dalam pengurusan kewangan dalam kalangan pengetua sekolah. Jangkaan implikasi daripada kajian yang akan dijalankan juga akan dibentangkan. Untuk pengenalan, ini bertitik tolak daripada inisiatif PPPM 2013 hingga 2025 di mana pengurusan kewangan yang akan dikaji adalah accountability, transparency, peranan pengetua dan jawatan kuasa kewangan sekolah. Kerangka konsep kajian, pengurusan kewangan di sekolah menengah, apa yang ingin kita tengok kat sini adalah accountability, transparency, peranan pengetua, jawatan kuasa kewangan sekolah dan rupa bentuk dan mekanisme. Di mana pada akhir kajian ini, kita ingin lihat apakah pelaksanaan pengurusan kewangan. Objektif kajian, terdapat 5 objektif kajian dalam kajian ini. Dalam kajian ini, yang pertama ialah meneroka accountability dan transparansi pengetua dalam pengurusan kewangan di sekolah. Yang kedua, mengenal pasti peranan pengetua dalam pengurusan kewangan sekolah. Yang ketiga, mengenal pasti fungsi jawatan kuasa kewangan sekolah dalam memastikan transparansi berlaku dalam pengurusan kewangan di sekolah. Yang keempat, mengenal pasti rupa bentuk dan mekanisme pengawalan kewangan yang dijalankan di sekolah. Dan yang kelima, mengenal pasti peranan pengetua dalam menerapkan transparansi dalam pengurusan kewangan sekolah. Kajian literatur yang pertama iaitu melibatkan pengurusan kewangan sekolah. Wan Muhammad Zahid 1994 menyatakan bahawa pengetua bukan sahaja mahir dalam bidang pendidikan tetapi juga perlu arif dalam bidang pengurusan, khususnya pengurusan kewangan sekolah. Pengurusan kewangan merupakan satu konsep yang merangkumi prinsip pengurusan iaitu merancang, mengatur, mengurus, mengarah, melaksana, mendorong, mengawal dan melapor. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Mahashim Bajuri 1994. Mahashim Bajuri pada 1994 juga turut menegaskan bahawa fungsi utama pengurusan kewangan iaitu merancang penggunaan dan keperluan kewangan, memperolehi sumber kewangan, mendapatkan wang dengan syarat yang ditentukan serta melaporkan prestasi kewangan di sekolah. Adi Pazio Zaman Tuah 2010 turut menjelaskan bahawa seorang pengetua bertanggungjawab untuk memenuhi kehendak perundangan dalam menguruskan kewangan sektor awam. Tanggungjawab pengetua dalam pengurusan kewangan sekolah menurut Zaidatul Akmaliyah Lutfi PH 1999, seorang pengurus sekolah khususnya pengetua perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk menyelia dan menyemak urusan berkaitan kewangan. Beliau hendaklah bertanggungjawab terhadap aspek pengurusan kewangan terutama yang berkaitan dengan penyediaan penyata kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember pada setiap tahun. Ini dinyatakan dalam Peraturan Pendidikan, Akaun dan Audit pada 2002. Penyata kewangan tahunan sekolah juga merupakan penyata yang menunjukkan kedudukan kewangan yang perlu disediakan di bawah Akta Pendidikan 1996. Perbincangan kajian literatur
Yang pertama, kebanyakan pihak pengurusan tidak mengetahui ilmu menguruskan kewangan yang betul. Ini dinyatakan oleh Syed Ismail dan Ahmad Subki 2010. Yang kedua, masalah dalam pengurusan kewangan sekolah juga disebabkan oleh kawalan dalaman yang lemah, penyerahan urusan kepada pembantu takbir, pengetua tidak faham prosedur kewangan, kurang latihan dan kemahiran dan masa yang terhad dalam pengurusan kewangan. A. Hamid Hussein 2012. Yang ketiga, menurut Muhammad Mahmud 2007, pengurusan kewangan yang kurang mahir adalah salah satu masalah utama dalam pengurusan kewangan sekolah di Malaysia. Yang keempat, banyak sekolah yang tidak konsisten dalam mengawasi catatan kewangan semasa penggunaan dana sekolah. Ini dijatuhkan oleh Muhammad Faizal, Nur Faiza dan Saedah 2013. Seterusnya, sementara itu dalam kajian Nur Fariza, Muhammad Faizal, Saedah Siraj dan Mojgan Ashfari 2013, satu lagi masalah yang dikenal pasti adalah kekurangan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam pengurusan kewangan di sekolah. Seterusnya, pengetua hanya mewakilkan tugas mereka untuk menyelia kewangan sekolah kepada kerani pentadbiran. Ini dinyatakan oleh Syahril Marzuki 2005P dan juga Wan Azman Wan Idris 2002. Seterusnya, pengetua yang mengabarkan tugas mereka dalam memantau pengurusan kewangan sekolah kerana mereka terlalu memberi fokus kepada tanggungjawab mereka yang lain. Ini dinyatakan oleh Muhammad Nur Syed 2004, Rusli Wahab 2005 dan juga Wan Syamsiah Wan Yusof 2008. Antara teori atau model yang digunakan dalam kerangka konsep ini ialah yang pertama, model pengurusan kewangan sekolah. Secara amnya terdapat 3 pengurusan kewangan sekolah yang meliputi model berpusat, central model, model tidak berpusat, desentralisasi dan juga model cantuman kedua-dua gabungan hybrid. Ini dinyatakan oleh Sultan M 1996. Bagi model berpusat iaitu central model, model ini memberi penekanan kepada keputusan yang dibuat oleh satu badan sahaja. Misalnya pengetua sebagai pemimpin autokrat atau melalui keputusan bersama yang dibuat oleh Jawatankuasa Sekolah, PIBG, pengawal kewangan dan sebagainya. Pembuat keputusan mestilah membuat pertimbangan secara teliti dan menilai maklumat yang berkaitan untuk membuat keputusan secara berkesan. Model ini merujuk kepada sekolah yang belum mendapat taraf pusat tanggungjawab iaitu PTJ. Kewangan sekolah terdiri daripada 3 sumber iaitu wang suar, wang kerajaan dan juga wang asrama. Kesemua bentuk wang ini adalah dalam bentuk grant. Wang suar merupakan wang yang diterima oleh pihak sekolah melalui iuran khas daripada pelajar, derma daripada orang ramai, sewaan harta sekolah, jualan daripada kedai buku sekolah, jualan peperiksaan dalaman dan juga pelbagai penerimaan KPM 2000. Yang kedua ialah model desentralisasi. Model ini menyatakan bahawa sebarang keputusan hanya dibuat oleh pengetua di mana satu formula sahaja digunakan bagi pembentukan kewangan setengah panitia. Penggunaan formula dalam mengagihkan kewangan akan menjadi lebih cepat, mudah dan adil. Model ini boleh disamakan dengan sekolah yang telah menerima taraf PTJ di mana sekolah ini menerima laporan audit tahunan tanpa teguran bersyarat selama 3 tahun berturut-turut. Bagi sekolah yang menerima taraf PTJ ini, sumber kewangannya bukan lagi berdasarkan kepada per kapita dan per murid tetapi berdasarkan peruntukan khas sedia ada iaitu dalam bentuk sistem buku vote iaitu peruntukan warren dan jumlah wang yang diberikan adalah berdasarkan kepada kertas kerja yang dikemukakan oleh pihak sekolah. Seterusnya ialah model hybrid di mana model ini merupakan satu sistem yang eksklusif dan banyak sekolah akan menggunakannya secara adunan mix and match untuk memenuhi keperluan struktur organisasi, style pengurusan, objektif pendidikan dan keperluan perkembangan. Model ini mempunyai strategi yang tersendiri iaitu mengagihkan perbelanjaan pengurusan berdasarkan formula dan mengekalkan sumber untuk tujuan perkembangan pusat. Sesetengah keputusan biasanya dibuat oleh pengetua atau pengurusan kanan sekolah. Seterusnya ialah
Model yang kedua ialah model pengurusan pendidikan Bush 1997, di mana model ini menyatakan bahawa proses membuat keputusan boleh dibahagikan kepada 4 pendekatan, iaitu secara berpasukan, politik rasional dan secara kabur. Melalui pendekatan membuat keputusan secara rasional, seorang pemimpin akan membuat keputusan dengan mempertimbangkan kesan yang akan dihadapinya setelah membuat keputusan. Dalam hal ini, keputusan yang dibuat merupakan keputusan yang selamat dan baik bagi semua pihak. Seterusnya, model yang ketiga ialah model sistem pengurusan kewangan Knight 1993, di mana model ini menyatakan bahawa pengurusan kewangan mempunyai 2 aspek, iaitu wang dan kos. Antara implikasi model sistem pengurusan kewangan Knight ialah kewangan merupakan pencetus dan mengawal sistem. Sumber kewangan merupakan sebahagian daripada sistem dan keseluruhan sistem memerlukan pengurusan yang berkesan. Pengurusan maklumat yang berkesan adalah penting untuk mendapatkan maklum balas. Implikasi yang pertama terhadap KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM atau pihak yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan seharusnya melantik pengetua yang telah mendapat kursus dalam bidang pengurusan kewangan terlebih dahulu. Ini bagi mengelakkan berlakunya salah guna kuasa dan untuk menggalakkan lagi accountability dan transparansi dalam kalangan pengetua sekolah. Pengetua yang sedang berkhidmat pula perlu diberi latihan atau kursus berkaitan pengurusan kewangan. Hal ini demikian bagi mengelakkan berlakunya masalah-masalah terutama dengan hal yang berkaitan seperti yang saya telah sebutkan tadi, iaitu accountability dan transparansi dalam pengurusan sekolah di sekolah menengah. Yang kedua, bagi sekolah, pengurusan kewangan yang baik dalam memastikan peruntukan kewangan adalah mencukupi bagi melaksanakan serta memberi pendidikan yang berkualiti kepada murid. Kesimpulannya, yang pertama, pengurusan kewangan adalah salah satu aspek yang penting dalam pengurusan kewangan di negara kita, kerana pengurusan kewangan yang tidak cekap akan menimbulkan banyak masalah. Yang kedua, nilai ketulusan dan accountability dalam perkhidmatan pendidikan juga amat penting kerana pencapaian aspek ini merupakan landasan dan makna kepada pemikiran, perlakuan dan tingkah laku serta apa jua tindakan yang dibuat. Yang ketiga, selain daripada mengganggu pengurusan kewangan sekolah, ia turut menjejaskan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Oleh yang demikian, pengurus sekolah perlu mengambil tindakan yang tegas bagi memastikan supaya pengurusan kewangan sekolah dapat dilaksanakan dengan berkesan. Ini adalah senarai rujukan yang telah digunakan bagi kertas konsep ini. Terima kasih.